ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan sedang penonton yang berada di rumah untuk sama-sama kita bermuhasabah tentang satu cerita. Satu cerita yang berlaku kepada seorang menteri ataupun seorang alim ulama. Suatu hari beliau dipanggil menghadap oleh raja. Dan raja bertanya pada menteri tersebut, "Aku nak uji kamu. Nak uji kamu tentang 3 persoalan. Dan seandainya bila mana kamu dapat jawab 3 soalan ini, engkau boleh kekal dengan jawatan yang ada dan boleh tinggal di istana ini. Tetapi seandainya jika engkau gagal menjawab 3 soalan ini, dipersilakan untuk angkat kaki dan tinggalkan istana ini." Tersentak menteri tersebut. Yelah, kadang-kadang Allah rezekikan kita satu jawatan, kita tanya diri kita, apa kemampuan yang kita ada? Apa bekalan yang kita nak bekalkan untuk kita pegang amanah tersebut? Bukan kita rasa, oh tak apa, yang penting nama, yang penting dapat kedudukan, yang penting gaji besar. Tak. Orang yang meletakkan iman dalam diri dia, dia akan tanya. Sebagai contohlah tuan-tuan, bila mana saya dapat jemputan untuk bersama dengan tuan-tuan berkongsi pada tengah hari ini, ya Allah, apa yang aku ada ya Allah untuk kongsikan pada masyarakat. Bukan tuan-tuan sahaja yang mendengar, mungkin yang lihat di Facebook, live dan sebagainya, berpuluh orang, beribu kadang-kadang. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Bukan kekuatan saya, bukan ilmu saya ada, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdetiklah kisah ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Bila mana soalan itu diajukan oleh raja pada menteri tersebut, menteri itu tersentak. Seorang menteri ataupun seorang pakar rujuk yang sering diajukan tentang permasalahan untuk sekian-sekian dapat selesaikan masalah. Kita kadang-kadang ada masalah tak rujuk pada sultan terus. Ada orang bawahan dia yang tapis dan sebagainya, mereka akan jawab. Itu juga dengan menteri. Dalam sebuah negeri ini, menteri sebagai pakar rujuk berkaitan masalah yang berlaku pada rakyat dan sebagainya. Lalu raja dia nak try, dia nak test tentang keilmuan menteri ini tadi. Betul kah dia betul ataupun ilmu dia macam mana, takat mana, dia tanya. Lalu menteri pun kata, baik tuanku, silakan soalan dia. Soalan yang pertama dia tanya, apakah perkara yang benar? Dan perkara tersebut memang benar-benar berlaku. Tanya pada semua orang, dia kata benar. Tidak ada yang melainkan benar-benar berlaku. Terkedu menteri tadi. Soalan apa ni? Kan? Kalau kita tengok cerita Nujum Pak Belalang, kita boleh agak lah kadang-kadang kan. Kita lihat kayu contohnya kata dalam apa menteri tersebut kan, ahli nujum tersebut, ada sebatang kayu yang diulas cantik dan sebagainya, dilaut cantik, mana pangkal, mana hujung dan sebagainya. Soalan tu boleh fikir lagi. Ini soalan pertama ditanya, apakah perkara yang benar dan memang dia benar-benar berlaku? Tanya pada semua orang pun memang dia akan benar. Menteri tadi pun diam, terkedu. Okey tuanku, dia buat macam tahu, dia diam. Soalan yang kedua, kata raja tadi, apakah perkara yang menipu? Dan perkara tersebut memang tipu. Apa benda yang berlaku pun memang tipu-tipu belaka. Sudah, dia kata. Tadi yang pertama benar-benar. Yang kedua tipu-tipu pula. Macam teka-teki pula kan. Ini soalan ni, menteri ni dapat. Dia pun tunduk, dia kata, baiklah tuanku, apa soalan yang ketiga? Soalan yang ketiga dia tanya, apakah perkara yang kalau kata kita bersungguh nak perolehi benda tersebut, mati pun sanggup kita akan dapatkan benda tu. Kejar juga dia kata. Apakah perkara yang kalau kata kita nak capai, kita nak dapat berkehendak pada benda tersebut, kita akan buat apa saja. Mati pun sanggup jadi dapat benda tu. Itu
Itu 3 soalan. Lalu menteri ni garu kepala. Allahu Akbar, dia kata. Tak pernah lagi dia kata dapat soalan macam ni. Kita kadang-kadang jarang majikan kita tanya soalan macam itu. Sebab dia tahu sejarah kita dan sebagainya. Tapi boleh tanya juga kadang-kadang. Dia pun tergamam apa nak jawab ni. Tapi menteri raja ni faham. Dia kata, wahai tuan, dia kata, tak apalah. Aku bagi kamu masa 3 hari. Untuk kamu cari jawapan 3 persoalan tadi. Dapat selesai 3 hari, datang berjumpa aku, kita lihat. Jawapannya betul, kekallah dekat istana ni dengan jawatan yang kau ada, kekal. Tapi bila mana jawapan tu salah dan tak betul, dengan hormatnya dipersilakan tinggalkan istana ini dan tinggalkan jawatan ini, kata raja tersebut. Dia pun mundar-mandir ke kanan, ke kiri. Dia pun minta izin keluar daripada istana nak tenangkan fikiran. Nak cek jawapan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh fikirlah apa jawapan tu agak-agak ni kan. Yang pertama, apakah perkara yang memang benar dan memang benar. Tak ada perkara yang benar melainkan benar-benar belaka. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, apakah perkara yang menipu dan sememangnya dia tipu dan apa-apa yang berlaku pun memang tipu. Itu soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga, apakah dia perkara kalau kita berkehendak pada satu benda tersebut, kita sungguh-sungguh nak capai benda tu. Hatta kalau kata boleh mati sekalipun, sanggup matilah, janji capai benda tu. Apa dia? Boleh fikir-fikirkan sama-sama sebelum saya bagikan jawapan ni kejap lagi. Okey, baik. Dan menteri tadi pun keluar. Dia kata, ya Allah, apa ujian aku ni, ya Allah. Aku dapat jawatan yang tinggi, aku dapat kedudukan yang hebat, tapi rasa apa benda ni, apa masalah ni sebenarnya, dia kata. Dia pun mundar-mandir, dia pun berjalanlah di kaki 5 dan sebagainya. Lalu dia ternampak seorang pengemis. Seorang pengemis berada di tepi tangga dan sedang menunggu orang nak bagikan sumbangan, kan pengemis. Dia letak di segi macam mangkuk dia, duduk diam, tunggu. Orang lalu lalang, letak. Dia perhatikan daripada jauh. Dia kata, ya Allah. Tenangnya orang pengemis tu, dia kata. Duduk diam, sambil-sambil dia mengaji. Nampak bila orang lalu letakkan duit, tenang aja. Aku ni jawatan besar. Dan sekarang aku tengah runsing. Aku kusut tak benda ni. Lalu dia kata pun tak apalah. Aku nak berehat sebentar lah. Lalu menteri tadi pun dia berjalan menghampiri pengemis tadi. Dan dia duduk berhampiran dengan pengemis tadi. Duduk sebelah tangga. Dia pun duduk diam. Dia bagi salam. Dia tengok. Pengemis tadi pandang dia. Tuan, dia kata. Bukankah tuan ni menteri sekian-sekian-sekian? Tinggal di istana sekian-sekian-sekian? Pengemis tu kenal. Dia kata, benar. Aku menteri sekian-sekian. Lalu pengemis tu kata, tetapi kenapa muka tuan nampak kusut? Kenapa muka tuan nampak berserabut? Nampak tak ceria? Tuan ada masalah ke? Boleh kongsikan dengan saya, kata pengemis tadi. Apa kata menteri tadi? Memang aku ada masalah. Tapi kau tu pengemis. Apa yang kau ada nak bantu aku? Jawapannya macam tu. Lalu pengemis kata tadi, demi Allah tuan, dia kata, memang aku tak punya apa-apa. Tetapi sekurangnya bila mana tuan kongsi dengan aku, insya-Allah Allah izinkan dapat aku bantu. Kongsilah apa dia, kata pengemis tadi. Dengan tenang dia bertanya. Lalu menteri tadi, betul ke kau nak dengar ni? Ya, ceritakanlah. Dia pun cerita, aku sebenarnya baru diuji dapat tugasan daripada raja. Raja bagi aku 3 tugasan dengan 3 soalan. Kalau aku tak dapat jawab 3 soalan ni, kata menteri tadi, aku akan terlepas jawatan ni. Aku akan diminta tinggalkan istana. Jadi aku serabut, aku tak dapat fikir apakah jawapan tersebut, 3 soalan tu. Lalu pengemis tu kata, apa dia soalannya, kongsikanlah. Saya nak dengar sama. Dia pun cerita. Soalan pertama raja bagi tahu, apakah perkara yang benar
dan dia memang benar. Dan sememang dia memang benar. Tak ada perkara yang benar, melainkan memang benar. Kata pengemis tadi, oh itu ke soalannya? Ya, senang dia Tuan. Dia terkejut. Betul ke soalan tu senang? Senang. Mustahil lah. Apa yang kau ada kau dapat jawab? Tuan, jangan lihat dari segi kedudukan, dia kata. Jawapan untuk soalan tadi perkara yang benar dan dia memang benar dan sememangnya dia benar-benar belaka. Apa dia? Jawapan dia mati Tuan. Mati? Apa buktinya? Ditanya. Kalau tuanlah pergi ke negara mana sekalipun, tuan pergilah kepada penganut agama mana sekalipun, tuan pergilah pada kudun keberapa sekalipun, tuan tanya, mati itu benar tak? Orang kata betul, mati itu betul. Benarlah. Dia takkan kata mati, tak, mati itu tipu, tak mati. Tak. Orang akan kata mati itu betul. Siapa-siapa pun. Hatta kita yang beragama Islam, yang bukan penganut agama Islam, yang kata mati itu betul, benar. Mati itu benar-benar berlaku. Asbab tu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ulang 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ulang dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Allah sebut dalam suratul Ankabut ayat ke-57. Allah menyatakan bahawa setiap jiwa itu, nafsin, jiwa. Apa jiwa? Bila berlaku connection di antara jasad dan juga roh, dipanggil jiwa. Za'iqah, akan merasai kematian. Dia pasti. Siapa-siapa saja, mati itu pasti tuan-tuan. Cuma kita tak tahu bila dia akan datang. Dan bagaimana dia datang. Bukan persoalan kita nak lihat kematian kita, tidak. Tapi persoalannya bagaimana kita nak mengekalkan kehidupan kita di akhirat besok. Kehidupan yang lebih panjang berbanding dunia. Itu soal mati. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita baca dalam Qasasul Anbiya, saya ambil satu cerita yang berlaku kepada Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris dibentangkan di hadapan dia oleh malaikat berkaitan tentang masalah umat dia. Dan juga dengan panjang umur dia. Dia kata, wahai malaikat, lihat kepada balen umur aku ni, aku tak mampu nak ubah umat aku. Boleh tak kalau aku nak jumpa dengan malaikat maut, aku nak minta dia panjangkan umur aku. Malaikat kata, aku tak pasti. Tapi aku boleh bantu untuk buat berjumpa dengan malaikat maut. Nabi Idris tanya, malaikat maut ada kat mana sekarang? Dia berada di langit yang keempat. Bawa aku, malaikat pun bawa. Sampai di langit yang keempat, nampak malaikat maut sedang duduk. Malaikat dia beritahu, wahai malaikat maut, itu Idris alaihissalam. Nak berjumpa dengan Tuan, nak bincang tentang umur sekian-sekian. Malaikat maut terduduk, Masya Allah, Tabarakallah, dia kata. Aku duk pening kepala ni, kata malaikat maut. Allah amanahkan aku, perintahkan aku untuk cabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat. Tapi ketika arahan tersebut, aku lihat Idris berada di dunia. Macam mana aku nak cabut nyawa Nabi Idris ni? Sebab nak buat ke atas macam mana? Tapi tuan-tuan, Allah Maha Kuasa. Allah hebat tuan-tuan. Perancangan Allah tak siapa boleh duga tuan-tuan. Allah gerakkan perancangan, malaikat mengajak Nabi Idris naik ke langit yang keempat. Dan pertemuan tu berlaku. Dan di situlah malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris. Nampak tak tuan-tuan? Bila mana Allah dah menggerakkan, bila mana Allah dah meletakkan tentang tahap umur seseorang, bila umurnya akan mati dan sebagainya, tidak ada tangan siapa-siapa pun yang boleh menghalang tuan-tuan. Tak ada ubat pun yang boleh nak bantu tuan-tuan. Tak ada doktor pun yang boleh tolong. Sebab Allah dah meletakkan kematian kita pada waktu sekian-sekian. Di perkara yang benar.
Sebab itu kita kena bersedia sentiasa. Kena setting kehidupan kita setiap masa, setiap ketika. Buatlah apa benda kebaikan. Sebab kita tak nak Allah tarik nyawa kita dalam kemungkaran kepada Allah. Sebab itu dia perkara yang benar. Memang benar-benar belaka. Yakni mati. Lega menteri tadi. Selesai soalan yang pertama. Dapat jawapan dah. Lalu dia pun menung. Dia kata, pengemis tu tanya, wahai tuan, apa soalan yang kedua? Dia kata, soalan yang kedua rasa macam susah kot pada pandangan menteri tadilah. Kongsilah apa? Dia pun cakap, dia kata, apa perkara yang menipu? Yang sememang dia menipu. Dan pada pandangan kita pun memang menipu. Memang tipu belaka. Kata pengemis tadi, tuan, soalan ni lagi senang tuan, dia kata. Mulalah menteri tadi pun dia rendahkan kepala dia. Dia kata, ya Allah, engkau pengemis, aku lihat tidak punya apa-apa. Mungkin pada pandangan zahir aku, engkau tak punya apa-apa. Merasakan kita dari kedudukan yang tinggi ni hebat. Hakikatnya tuan-tuan, Allah yang meletakkan kehebatan tersebut pada siapa yang Allah kehendaki. Bila mana jawapan pada pengemis tadi, jawapan dia senang. Dia kata, apa jawapan dia? Tuan, bukankah Al-Quran sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia kata, tuan, yang menipu tu kan dunia, tuan. Dia kata, yang menipu tu dunia. Kehidupan kita ini, tuan-tuan, dunia ibadat sementara waktu sahaja, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam suratul Hadid, antaranya Allah sebut, i'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah, kata Allah. Allah sebut, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, kata Allah, la'ibun. Apa la'ibun? Permainan. Dunia ini Allah gambarkan kepada kita, tuan-tuan, kehidupan ini permainan. Dulu time kecil kita main-main, tuan-tuan. Nak jadi sekian. Kadang-kadang main pengantin-pengantin, tuan-tuan. Sampai besar kahwin betul kita dengan perempuan tadi. Kecil-kecil kita main-main, jadi cashier, jadi lawyer dan sebagainya. Bila besar, betul-betul jadi lawyer. Betul-betul kita berniaga. Kita main-main kita kecilnya. Sebab kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu permainan. Satu. Walahwun. Apa walahwun? Lara. Benda yang kadang-kadang melalaikan kita, tuan-tuan. Sebab itu ada surah yang sering kita baca, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Segala kesenangan, kemewahan, kekayaan, apa yang kita dapat kat dunia ini melalaikan kita. Hatta zurtumul maqabir. Sampailah kita bawa ke alam kubur nanti. Ini kata Allah. Permainan. Yang kedua, walahwun, benda yang lara, hiburan, lahwun. Wazinah, apa wazinah? Perhiasan. Ataupun kita nakkan kecantikan. Kita nak beli rumah, kita nak rumah yang cantik. Kita nak beli kereta, kita nak kereta yang selesa, yang cantik, tak salah. Tetapi dia kadang-kadang menguji keimanan kita. Dia menguji ketakwaan kita kepada Allah. Adakah dengan rumah yang cantik tadi, dengan kereta yang mewah tadi, dengan isteri yang cantik tadi, membantu tak kita tingkatkan amal kita kepada Allah? Kalau kita miliki semua benda tadi, semakin jauh dengan Allah, sia-sia, tuan-tuan. Itu satu, wazinah. Watafakhuru bainakum watakatsuru fil amwal. Watafakhuru bainakum. Dan kemudian dunia ini kadang-kadang kata Allah, dia berlaku di antara kita tak puas hati antara satu sama lain. Watafakhurum bainakum. Kita duk berbangga dengan orang lain.
Orang pula berbangga dengan kita dan kita berbangga dengan diri sendiri dan sebagainya. Tu watafakhurun bainakum. Kita dah, oh untunglah kau, hebatlah sekian-sekian. Oh hebatlah sekian-sekian dan sebagainya. Itu kehidupan dunia kata Allah. Wa takasuru fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia ini kata Allah berlaku kadang-kadang kejar mengejar ataupun duk berlawan berkaitan tentang kumpul harta fil amwal wal aulad dan juga anak-anak. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita kan, kita tanya, anak kau berapa? Anak aku baru 5. Lambat kau, aku dah 7 dah. Nampak tak kadang-kadang? Anak kau berapa? Anak aku 2. 2? Kau kahwin awal daripada aku kan? Aku dah kahwin lambat, dah 4 dah. Nampak tak kadang-kadang? Dok berlawan berkaitan tentang anak. Belum cerita bab harta lagi. Kadang-kadang ada orang diuji dengan kesungguhan dia belajar dan sebagainya sampai dapat PhD. Okey, cantik, alhamdulillah. Dia proses yang cantik. Ada orang kadang-kadang rakan sama-sama belajar tapi sampai darjah 6 aja. Selesai tingkatan 1, tak ada rezeki nak masuk tingkatan 1, dia bekerja. Dan sekarang usahawan online. Bulan-bulan gaji dapat income 50,000. Orang PhD kata, apalah Mamat ni, belajar tak habis. Kan? Entah berdekat tak tidak duit dia dapat tu. Kan? Aku ni PhD baru 13,000 gaji aku. Contoh. Dok berlumba berkaitan tentang harta. Itu kehidupan dunia kata Allah. Bukan tu saja. Kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh kata Allah. Allah umpamakan kehidupan dunia ini umpama macam peladang lah. Bila mana dia tanam pokok dan sebagainya, bila hujan turun, nabatuh, tambah tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Oh seronok, hari ini hujan, alhamdulillah, subur tanaman kita. Alhamdulillah dapat bertambah sebagainya, seronok. Tapi ingat kata Allah, summa bahij, perkara tersebut akan menjadi kering. Akan kering kontang, akan satu masa akan layu juga. Walaupun nampak tumbuh segar, satu masa bila mana tak dapat air dan sebagainya, akan hilang, kering. Macam harta tadilah. Kita kumpul. Allah uji kita dengan satu ujian. Hilang harta kita, habis. Itu kuasa Allah. Anak-anak kita juga kita besarkan dengan baik dan sebagainya. Satu masa bila mana mereka besar dan bernikah, berkahwin, dia hidup kehidupan mereka sendiri, tinggal kita dekat rumah. Ataupun Allah sabut nyawa mereka lebih awal daripada kita, diam kita seseorang dekat rumah. Benda tu akan berlaku. Summa bahij kata Allah. Fatarahul musfarra kata Allah. Dan dia takkan lama. Dia akan berkurang dan sebagainya. Summa yakunu khutama. Dia akan hancur. Tetapi kata Allah, Allah gambarkan kehidupan dunia ini dengan dua kehidupan akhirat. Apa kata Allah? Wa fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat nanti kata Allah, satu kehidupannya berkaitan tentang azab Allah yang syadid, yang sangat dahsyat. Yang kedua, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan juga keampunan daripada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan, kehidupan dunia yang menipu ini, kehidupan dunia yang melalaikan ini, kehidupan dunia yang kita duk kejar harta dan sebagainya tuan-tuan, dekat akhirat nanti ada dua benda je Allah standbykan kepada kita. Sama ada dengan harta tadi dan sebagainya, menerima azab Allah, ataupun yang kedua, dapat keampunan daripada Allah, pasti masuk syurga. Allah tutup ayat tadi dalam ayat ke-20 surah Al-Ankabut ini, surah Al-Hadid ini. Wa mal hayatud dunya, dan ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan hanyalah kehidupan yang tipu daya. Itulah kata pengemis tadi, tuan. Yang tipu tu kehidupan dunia, tuan-tuan. Memanglah kita dapat harta sekian-sekian, tapi kadang-kadang dia mengaburi mata kita, menipu kehidupan dunia.
Itu perkara yang kedua. Sikit lagi tuan-tuan. Yang ketiga. Dia kata, selesai dah 2 soalan. Aku seronok nak dengar jawapan yang ketiga ni, kata menteri tadi. Apa dia? Dia kata, apakah benda yang kita nak berkehendak satu benda tu, kita sanggup buat apa sahaja. Hatta kalau mati sekalipun sanggup kita akan buat benda tu. Kata pengamis tadi, soalan yang ketiga ni tuan agak mencabar. Susah nak jawab, dia kata. Dan saya tak mampu nak jawab, kata pengamis tadi. Tetapi saya bawa tuan jumpa dengan orang yang boleh jawab soalan ni. Dia kata, okey boleh tak masalah? Okey, jom ikut saya. Lalu pengamis tadi pun bawalah menteri tadi jumpa dengan seseorang. Menteri tadi anggap mungkin ulama lah kot dia jumpa. Rupa-rupanya dia buat jumpa siapa? Dia buat jumpa pengembala kambing. Dia rasa, jumpa orang ni ke? Kata menteri tadi. Ya. Soalan yang ketiga itu, insya-Allah tuan tu boleh jawab, dia kata. Tadi saya hantar tuan di sini pergi jumpa tuan tadi, tanyakan soalan yang ketiga, saya tinggal kat sini lah, kata pengamis tadi. Dia kata, betul ke? Tuan tanya, insya-Allah dia boleh jawab soalan tuan. Dia pun jumpa pengembala tadi. 5 minit insya-Allah. Dia boleh pengembala tadi, dia kata, wahai tuan, dipendekkan cerita, di situlah. Saya dapat 3 soalan daripada raja dan sekian sebagainya, 2 soalan selesai dah. Soalan yang ketiga tak dapat lagi. Dia tanya persoalan. Apa dia? Apa perkara yang kalau kita berkehendak satu benda tu, kita sanggup buat apa sahaja. Sampaikan kita sanggup mati sekalipun nak capai benda tu. Kata pengembala tadi, tuan, soalan ni senang sangat tuan, dia kata. Apa jawapan dia? Tapi sebelum nak jawab soalan ni, saya nak tuan tanggalkan pakaian menteri ni tadi. Tanggalkan pakaian menteri ni, pakaian istana ni tuan tinggalkan, dan tuan pakai baju gembala belakang pondok tu. Ada baju gembala kambing, baju kulit yang busuk. Gembala kambing kan bau sikit kan, kambing sebagainya. Dia minta tanggalkan pakaian istana tadi, pakai pakaian pengembala tadi. Menteri tadi, dia tanggalkan. Sebab nakkan jawapan, dia tanggalkan, dia pakai pakaian tadi. Dia pakai, dia kata, apakah jawapan dia? Dia kata, tuan, tak semudah itu tuan. Tuan bagi kambing saya makan dahulu. Menteri tadi pun ikut bagi makan. Selesai hari pertama, ditanya tuan apa jawapan dia. Tunggu esok lah, kata pengembala tadi. Besok saya akan bagi cerita. Besok hari kedua dia kata, pagi-pagi tuan apa jawapan dia. Nanti dulu tuan. Hari ini tuan tak bagi makan kambing lagi. Tuan bagi kambing saya makan, jaga buat keluar, nanti saya akan bagi jawapan dia. Sampai tengah hari dia jumpa, tak selesai. Kata belum selesai lagi tuan. Selesai hari kedua, masuk hari yang ketiga. Menteri dah pening kepala dah. Ini hari ketiga ni. Kalau aku tak balik istana, tak terangkan apa jawapan dia, habis aku. Kena tinggal istana, kena buang daripada istana, tak dapat jawapan dah. Jawatan dan sebagainya. Dia pun desak, wahai tuan. Dah hari ketiga ni. Aku dah ikut apa kau suruh, dah bagi makan kambing, dah jaga kambing, dah halau kambing dan sebagainya. Apa jawapan dia? Kata pengembala tadi, sabar tuan. Hari ini, tuan tak bagi makan kambing lagi. Tuan kena bagi kambing tu makan dulu. Nanti tengah hari saya akan bagi jawapan dia apa. Dia pun tahan nafsu dia, tahan kemarahan dia. Dia bagi jugalah. Sampai tengah hari, dia pun jumpa, wahai tuan, dah selesai dah ni. Aku kena balik istana hari ni juga. Tak apalah, dia kata. Aku nak kat jawapan juga daripada kamu. Kata pengembala tadi, dia kata, nak jawapan ke? Benar. Tuan, satu perkara yang orang akan buat bermati-matian. Orang akan usaha juga untuk capai benda tersebut. Kata pengembala tadi, apa dia? Adalah tujuan. Ataupun maksud. Tuan datang jumpa saya nak apa? Nakkan jawapan. Tuan ada objektif, ada tujuan tuan nakkan jawapan tentang kehendak tadi. Tuan sanggup buat apa sahaja sebab nakkan jawapan tadi. Itulah jawapan dia kata. Sebab tu dia kata kita kena sedar. Kita nakkan redha Allah, nakkan pertolongan daripada Allah, kita kena faham maksud tujuan hidup kita kat dunia ini. Bukan semata-mata nakkan kehiburan sahaja. Bukan semata-mata kita nakkan kedudukan yang tinggi, pangkat yang besar dekat dunia ini, bukan. Kita nakkan redha Allah. Faham apa maksud kehidupan kita, sekian-sekian, kena tundukkan nafsu kita. Buat apa yang Allah redha, bukan buat apa yang kita suka. Cari keredaan Allah, bukan buat apa yang kita suka.
Sebab itu tuan-tuan ingat sungguh-sungguh. Peringatan untuk saya sendiri tuan-tuan. Sampai ke hari ini Allah mungkin rezekikan kita untuk bertemu, doa sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadan akan datang ni tuan-tuan. Mungkin tak tahu Ramadan terakhir ataupun tidak tuan-tuan, tapi kita nakkan kebaikan dalam kehidupan kita, usahakan. Itu tujuan hidup kita kat dunia, untuk mencari mardatillah. Tujuan kita hidup nakkan redha Allah, nakkan keberkatan daripada Allah. Bila Allah redha kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, lepas itu kita dengan baik, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, cukuplah perkongsian pada tengah hari ini dalam 3 soalan tadi. Mudah-mudahan dapat menjentik hati kita untuk jadi orang yang lebih baik, hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sekalian perkongsian daripada saya, apa yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah dan buruk itu kelemahan saya sendiri tuan-tuan. Jika tak dapat sampai faham maksudnya tuan-tuan, boleh ulang-ulang kali tengok video dan sebagainya. Faham sungguh-sungguh. Dan ingatlah, firman Allah dalam Al-Quran tuan-tuan tersangat luas tuan-tuan. Cuba kita baca, cuba fahami, tadabbur sungguh-sungguh, insya-Allah kita bakal jadi hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Sekian daripada saya, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.